姐妹们平安，我们又再一次在网上见面，让我们用诗歌来开始我们的敬拜，敬拜主，敬拜荣耀的主，敬拜全能的主。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita berjumpa lagi di dalam online ini. Mari kita mulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan satu puji-pujian mulia. Mulia, sembah Tuhan yang mulia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dari dalam hati.我们来看几段的圣经。首先看马可福音第4章第1节到第13节。Kita baca Injil Markus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 13terlebih dahulu。耶稣又在海边教训人，有许多人到他那里聚集，他这的上船坐下，船在海里，众人都靠近海，站在岸上。耶稣就用比喻教训他们许多道理，在教训之间对他们说：“你们听啊，有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土迹不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了，就不结实；又有落在好土里的，就发生长大，
届时30倍的，有60倍的，有100倍的。又说有耳可听的就应当听。无人的时候，跟随耶稣的人和12个门徒问他这比喻的意思。耶稣对他们说，上帝国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见却不晓得，听是听见却不明白，恐怕他们回转过来就得赦免。又对他们说，你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？再看第21节到34节，耶稣又对他们说，人拿灯来，岂是要放在斗底下、床底下，不放在灯台上吗？因为掩盖的事没有不显露出来的，隐瞒的事没有不露出来的。有耳可听的就应当听。又说，你们所听见的要留心，你们用什么给人，因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们，并且要多给你们，因为有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。又说，上帝的国如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的，先发苗，后长穗，再长穗上结成饱满的籽粒。谷既熟了，就用镰刀割去，因为收成的时候到了。又说，上帝的国我们可以用什么做比较呢？可用什么比喻表明呢？好像一粒芥菜种在地里的时候，虽比地上的白种都小，但种上以后就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在它的荫下。耶稣用许多这样的比喻，照他们所能听的对他们讲道。若是不用比喻，就不对他们讲。没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。Injil Markus pasal yang keempat ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak dan sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan kata Yesus, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Pasal yang sama ayat 21 sampai 34. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendiri mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dengan bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Kata Yesus lagi, "Dengan apakah kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaklah kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayur yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka, supaya dengan pengertian mereka dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Mari kita berdoa. 天父上帝，愿你借着这些的圣经经文帮助我们能够明白你的心意，帮助我们明白天国的奥秘。Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau bicara kepada kami melalui nats yang kami baca. Tolong kami untuk mengerti rahasia kerajaan surga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 在马可福音第4章记载了很多的比喻，我们一个一个来讲，有的是很长的，有的比较短的。Di dalam Injil Markus pasal yang keempat mencatat ada banyak perumpamaan-perumpamaan, dan kita akan melihat satu persatu. Ada perumpamaan dibicarakan panjang, ada perumpamaan dibicarakan pendek. 第一个我们看撒种的比喻，就是第4章1节到13节。在马太福音第13章第1节到20节是对观福音，也讲这个撒种的比喻。这个比喻主要的目的是什么呢？是指出还没有得救的人听到的情形，描述人在得救之前接受福音的几个过程，并且说明同样的福音、同样的真理的信息对于不同心田的人所产生的几种不同的果效。这个比喻告诉我们，人在信主以前应当如何排除困难，使他们可以相信而且可以得救。Perumpamaan yang pertama, pasal 4 ayat 1 sampai 13.
perumpamaan penabur benih atau perumpamaan 4 macam ladang yang berbeda. Nah, di dalam Injil Sinoptik Matius pasal 13 ayat 1 sampai 20 juga membicarakan hal yang sama tentang perumpamaan penabur benih. Nah, tujuan Yesus membicarakan 4 macam ladang atau penabur benih ini yaitu mau menunjukkan keadaan orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan. Ya. Orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, bagaimana keadaan mereka? Nah, ini adalah sebuah lukisan, ya, lukisan sebelum orang diselamatkan. Ya, sebelum orang diselamatkan banyak yang mendengar dan prosesnya itu beda-beda. Dan juga menjelaskan Injil yang sama, firman Tuhan yang sama, ya. Tetapi bagi orang yang berbeda atau bagi tanah ladang yang berbeda, hasilnya, reaksinya juga berbeda. Nah, ini sekali lagi menekankan, menceritakan keadaan seseorang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum diselamatkan, ya. Dan bagaimana orang tersebut sudah mendengar seharusnya menyingkirkan semua, ya, kesulitan-kesulitan, halangan-halangan harus disingkirkan supaya mereka sudah mendengar, mereka bisa percaya. Itu tujuannya. 那个这个比喻撒种的比喻里面这个撒种的人就是主耶稣自己。那么种子呢，就是天国的道，好像种子一样，种下来会开花结果的啊。这个种子呢，就是天国的真道，福音的真理。这个种子是有生命的，同样神的话是有生命的能力。这个土壤呢，这个4种不同的心田，这个田地，这个土壤就是比喻作人的心田人的心田。那么这个飞鸟呢，就比喻作是魔鬼，飞鸟就比喻作是魔鬼。Nah, saudara sekalian, di dalam perumpamaan ini penabur benih, penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau pakai di dalam konteks sekarang adalah hamba-hamba Tuhan, ya, yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Nah, itu penabur. Dan benih yang ditabur itu benih adalah firman Tuhan. Benih itu adalah Injil, adalah kebenaran Tuhan. Benih itu kan hidup. Benih itu hidup. Benih itu bisa bertumbuh. Begitu juga firman Tuhan adalah hidup, ya, bisa memberikan manusia satu hidup yang kekal dari firman Tuhan. Nah, tanah ladang itu mengibaratkan hati manusia, hati manusia. Terus di perumpamaan ini ada burung. Burung itu diibaratkan sebagai setan, sebagai iblis. Nah, 我们来看这个4种的心田， kita melihat keempat ladang tanah ini. 第一个呢，就是路旁的土。这个路旁的土，我们知道，田地与田地之间呢，这个一大块一大片的田地是有这个是某一个人的，那个是又是另外某一个人的，就有割开的，割开的是也是用泥土高高的泥土把这个你的田跟我的田割开了。那么这个算是田地之间的小路，泥路，就每天给人家踩着的这个慢慢的这个泥土呢就变硬了，就变硬。那么这个撒种的人当然不是在那个地方撒种，但是有的种子就落在这个阴土里面这个人走路的这个泥土的路很硬的。那么因为这个泥土很硬呢，就这个种子就不能够进到里面了，那么飞鸟就来把它吃光了。这个比喻做什么呢？就是说有许多人听神的道听不进去，这个他的心田好像这个田里面的这个小路，那个泥土都那么样的刚硬，那么神的话落在他的心田里面，不接纳，不接受。那么这个心田里面因为没有篱笆好像一个没有篱笆的
小路一样啊，田里田之间很多路就没有篱笆嘛啊，因为人家要过的啊，没有篱笆，所以被走路的人呢天天踩。这个就好比什么呢？好比任何属世界的人事物啊，金钱啦、房子啦，这个人的学说啦等等，厌乐啊，充满在人的内心里面，压着人的心，以至于人的心呢就很刚硬。虽然听了神的话，虽然听了神的道，但是他不接受，很刚硬啊！你不接受好了，这是魔鬼所需要的，正中下怀。你不接受，你也听得不明白，因为你心中有太多的东西不能够接纳，所以魔鬼呢就来了啊，把这个种子呢就好像飞鸟吃光了。这个魔鬼呢就把那个人所听见的道呢就夺走了，因为他觉得神的话很枯燥，没有兴趣。这个就是魔鬼想要做的，这种的心田就是魔鬼工作的场地，就是路旁的泥土田地。那么第二呢是这个土很浅的石头的石头地，有是有泥土，但是很少很薄的。Nah, saudara sekalian, jadi kita melihat yang pertama yaitu tanah, ya, jalan, ya, tanah yang keras. Kita tahu di sawah ya, lebar sekali ya, itu bukan satu orang punya, ya. Jadi dikasih apa? Dikasih sekat. Oh ini saya punya, ini dia punya, itu orang itu punya. Jadi disekat pakai apa? Disekat pakai tanah juga, ya, tanah yang diuruk begitu ya. Jadi tanahnya tinggi, jadi orang mundar-mandir, lama-lama tanah itu diinjak orang menjadi apa? Jadi keras, ya kan? Jadi keras. Nah jadi benih bukan ditabur di jalanan tanah yang keras itu, tapi ada benih yang jatuh di situ, ya. Jadi karena itu udah sering keinjak ya orangnya, jadi benih itu nggak bisa masuk ke dalam tanah, ya. Benih itu nggak bisa masuk ke dalam tanah, dan akhirnya ada burung datang, lihat ada benih tuh, ya, ada biji-biji, dia makan. Nah, saudara sekalian, ini mengibaratkan hati manusia, ya, hati manusia yang dipenuhi dengan banyak perkara. Jadi injak-injak, yang ditekan-tekan, ada perkara-perkara dunia, ya, menekan dia, ada uang, isme-isme di dalam dunia ini, kesenangan, pesta pora dan sebagainya, kedudukan dan sebagainya, memenuhi. Jadi hatinya tuh keras. Ya, firman Tuhan nggak bisa masuk ke dalam dia, dan dia juga merasa nggak tertarik, gersang, ya, nggak interest. Nah, ini adalah ladang yang paling iblis sukai. Ya kasih, kalau bisa mencegah kamu dengar, ya mencegah. Kalau nggak bisa mencegah, ya biar kamu udah dengar, kamu rasanya nggak resep, nggak interest, nggak tertarik, gersang. 那么第二个这个土地呢，就是很多石头，有是有泥土，但是这个有是很少的泥土，很薄的，有很多的石头。那么这一类的土呢，比第一个土好像是好一点的。它是有泥土，虽然是很少，但是因为这个土很薄啊，所以这个种子呢撒下去的时候呢，有水嘛，有阳光，很快就发芽了，生长了啊。那么比前一个根本不能够接受，所以呢，第二个泥土好像是比较好一点，但是呢，这不过是暂时的，因为这个土很浅，这个根啊不是很深的，可以说是没有根的，所以等到太阳一出来呢，把它晒了，它就枯干了。这个比喻做什么呢？比喻做有一种人啊，他听了神的话，他觉得很有兴趣，他觉得不错很不错，他很快就接受，他甚至可以听到流泪他可以接受，但是呢，这不过是暂时的，他没有真正的扎根，在里面，因为没有土没有土。那么等到有太阳，就是太阳什么表示什么呢？这个太阳是很热的很热的阳光，比作这个有人生的困难照下来了，他碰见人生的困难他的信心受到挑战了他就放弃了信仰，他就不要排开这些困难他就是一下子
去了3-5年，我在教会看了很多这样的人呐，很多这样的人，年轻的时候少年的时候，他来一下，后来忙了，忙很多世界的东西，有一些困难，可能是家庭不答应他了，不给他洗礼了等等了，有很多的原因，太阳一照，这个试炼一来呢，他就信心就跌倒了，那么太阳本来是好的，在一个好土里面这个太阳是帮助这个种子能够腐烂，能够发苗，帮助这个植物能够在太阳光底下呢能够生长得很好，但是呢，对于没有根的植物呢，这个太阳就变成伤害了，同样的，对于真正有信心的人，这个困难是好的，这个困难操练基督徒呢，操练已经信主的人呢，使他经过患难之后，属灵的生命更加的坚强。但是对那些在信仰上没有根的人呢，这个困难一来他就退后，所以呢，这个第二种泥土看起来是起先很有希望，但是后来呢，这个不过是表面的，后来各种各样的困难把这样的人呢就离开了。然后第3种的田地是经济的田地，我先讲它的英文ya. Nah, tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Nah, tanahnya ada sedikit tipis, banyak batu-batu. Nah, tanah yang kedua ini sepertinya lebih baik daripada tanah yang pertama. Tanah yang pertama sama sekali nggak meresap, itu benih. Tanah yang kedua cepat meresap, ya, karena ada matahari, ada air, ya. Dia tanahnya juga tipis ya, jadi cepat busuk itu benih cepat busuk dan dia bersemi, dia tumbuh begitu. Kayaknya ada harapan. Tetapi karena tanahnya tipis, ya dia tidak bisa berakar dalam. Begitu matahari datang, ya matahari datang menyinari dia dan dia cepat layu. Nah ini mengibaratkan ada semacam orang. Pada awalnya dia mendengar firman Tuhan, dia rasanya interest juga nih, tertarik juga, boleh juga nih, dia tersentuh, dia tergerak, bisa-bisa dia sampai bisa nangis. Tetapi ada kesulitan datang, matahari, ada kesulitan datang nih, ya, ada banyak tantangan, saudara, dan akhirnya bagaimana? Dia tidak meneruskan lagi, imannya layu, dia mundur. Nah, matahari sebetulnya bagus, saudara. Matahari untuk tanaman tumbuhan yang ada akarnya, yang tanahnya cukup dalam, bagus, ya. Matahari itu membuat tanaman bertumbuh, daun menjadi hijau, ya. Tetapi bagi tanaman, ya, yang ada di tanah yang berbatu-batu, tanah yang tipis, maka matahari itu menjadi apa? Matahari menjadi satu ancaman buat dia, bikin dia jadi layu. Nah begitu juga saudara sekalian, kesusahan, tantangan hidup, ya, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang Kristen yang betul-betul beriman, saudara, imannya ada di atas firman Tuhan, saudara, kesulitan membuat anak-anak Tuhan menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi matang. Tetapi bagi orang yang imannya tidak ada akar, ya, dan tidak mau ada kesulitan, saudara, matahari, ya, jadi pengujian matahari membuat imannya layu, mundur, dan akhirnya gagal, mati, nggak bisa berbuah. 那么第3种田地呢是经济的田地，很多经济，很多刺。那么这一类的人呢，又比前面的2种好像又更好，比前面的2种更不同它好像长了差不多了。第一种是根本不长，第2种长了一下后来枯萎了。这个第3种呢，它好像是有希望了可以成长，但是呢，结果还是长不出来。
还是不能够结果子。为什么呢？因为它要长的时候，它的四周有很多的经济激励把它夹住了，所以呢，它就不能够生长。这个比喻做什么呢？比喻做有一些人听了神的话，听了神的道，也很有兴趣，可是呢，这个信心就不长进，不会长进。为什么呢？因为被环境所挫折胜不过物质。圣经说这个经济好像什么呢？这个马太福音也有记载，经济呢就好像世界的忧虑啦，钱财的迷惑啦，今生的厌乐啦终于呢使神的正道不能够产生生命的力量，就结不出果子来。这一类人的拦阻呢不是外面的强烈的阳光，不是外面强烈的阳光不是外面的困难，那是隐藏在里面的困难，有荆棘在里面在这块土里面生长有荆棘把它挤住了，荆棘把它挤住了。所以呢可见的我们看见了魔鬼拦阻人是用各种各样的方法拦阻人心从正道，他的诡计多端，有各方面的。有的人一开始就失败了好像种子撒去在泥土里面，这个硬土根本不能够接受，一下子就失败。有些人呢好像在浅土里面有点希望，可以讲太阳一来有困难他就退了那么第三种的呢长得它有一点根有一点根但是呢他就信耶稣信的不专诚那么有一些人呢，因为心中有一些隐藏的罪恶，有一些人内心被物质的欲望堵塞了太多挂虑世界的东西钱财的迷惑等等还有本身的私欲，那以至于呢神的道也长不出来。Tanah yang ketiga adalah tanah semak duri. Nah, ini beda dengan dua macam yang di depan. Ya, yang pertama mental kan ya, dimakan burung, dimakan iblis, firman Tuhan. Jadi diambil, dirampas oleh iblis. Yang kedua, sedikit harapan tapi ada matahari datang, ada kesulitan, dia juga mental. Ya. Nah, yang ketiga sepertinya lumayan ya, bisa tumbuh tapi akhirnya enggak tumbuh juga, enggak ada buahnya, enggak ada hasil, tetap gagal. Kenapa? Karena terhimpit ya, ada banyak semak duri ya, jadi dia enggak bisa berkembang ya, dia dihimpit. Nah, semak duri ini apa? Semak duri ini mengkiaskan kekhawatiran dunia ya, barang naik, minyak naik, harga-harga semua naik. Ya, jadi mikirin itu terus. Jadi dia nggak bisa fokus pada firman Tuhan. Ya, ada juga mikirin apa kesenangan dunia. Ya, ada banyak ajaran-ajaran di dunia dan sebagainya. Singkat kata, ya, kelihatannya udah ada hasil nih, ada harapan. Akhirnya terhimpit oleh semak, oleh duri. Saudara, kita tahu. Dari sini kita tahu bahwa iblis banyak tipu muslihatnya. Bagaimana dia mau menghalangi manusia, mau mencegah manusia, dia pakai banyak cara. Ya, ada orang begitu mulai sudah gagal. Ya, firman Tuhan udah dirampas oleh iblis dan dia juga nggak suka. Ya, dengar sebentar, nunggu sebentar, dan akhirnya ada sinar matahari. Ini orang macam kedua. Macam ketiga, kita sepertinya lebih ada harapan. Tapi akhirnya juga nggak terhimpit dengan perkara-perkara dunia, sehingga dia nggak bisa fokus, ya nggak bisa fokus di dalam perkara-perkara rohani. Dia dimabokkan, dia disibukkan, dimabokkan dengan perkara-perkara duniawi, dengan hawa nafsu dia sendiri. Seperti itu, saudara sekalian. 第四种土是好土，就是说人听了道，肯也是愿意去明白，愿意持守诚实良善。持守在诚实良善的内心里面在这个符类福音路加福音第8章第15节说，他持守神的话，他忍耐做
能够结出果实。Tanah yang keempat adalah tanah yang bagus. Tanah yang bagus adalah hati manusia yang mau dengar, yang mau pergi mengerti. Mungkin ada kesulitan tapi dia mau cari tahu, dia mau mengerti. Ya, di dalam Injil Sinoptik Lukas 8 ayat 15 dikatakan orang-orang ini setelah mendengar firman Tuhan itu, dia simpan di dalam hati yang baik. Simpan di dalam hati yang baik, ladang yang baik, dan akhirnya mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Ya, kalau mau berbuah, mau berhasil kan mesti tunggu, sabar gitu ya. Yesus itu 在这个马可福音里面好几次说，有耳可听的应当听，有耳可听的就应当听。Di dalam Injil Matius juga sama ya, apalagi Markus berkali-kali dikatakan siapa yang mempunyai kuping hendaklah dia mendengar. Siapa yang punya telinga hendaklah dia mendengar. 那么圣经告诉我们说，马可福音第4章第10节，众人散开之后呢，这耶稣讲到完了以后呢，有的人走，但是有的人好像我们上课嘛，上完了课下课，有人还留下来问老师不太清楚的。耶稣讲到也是这样，散会了之后呢，众人群众都走了，但是有一些人呢，还有耶稣的12个门徒不太明白，就问耶稣夫子啊，这个比喻是什么意思呢？是什么意思呢？所以耶稣就解释给他们，耶稣就告诉他们神的国的奥，耶稣就解释，就是刚才这个4种田地我已经讲过的哈。那么耶稣还说，上帝国的奥秘只叫你们知道只叫你们知道。为什么要用比喻呢？耶稣说我就要用比喻，我就要叫你们知道那些对外面的人呢，我就讲用比喻了，用比喻。为什么呢？叫他们听是听见却不明白，看是看见，看是看了却看不见，就是视而不见，听而不闻。听是听见不明白，看是看见不知道，免得什么呢？恐怕他们回转过来就得到赦免。耶稣的话好像很奇怪是吧？你不是要人悔改吗？你不是要人得到罪的赦免吗？是啊，但是为什么你这样说呢？恐怕他们回转过来就得赦免。亲爱的弟兄姐妹，你不要误会，不要误会。耶稣不是不要人悔改，他要人悔改，他要人每一个都得到赦免，都能够进到天国，都能够进到天国。那么这些人不明白，耶稣是叫他们听是听见，却不明白。为什么他们不明白呢？他们不明白不是因为不愿，不是因为单单不明白而已不明白不愿意去问。你看在第4章第10节，我刚才不是说吗？第4章耶稣讲完道的时候呢，在没有人的时候，第10节跟随耶稣的人跟随耶稣的人和耶稣的12个门徒有两群，一个是跟随耶稣的人一个是耶稣的门徒就问耶稣，就不明白这个比喻是什么意思。所以都是一样不明白的，都是一样不明白的。但是更多的人群众不明白，听完了就走了，散会了我有时间我就听你我有兴趣我就听完他我没有兴趣一半就走了听完他听不明白算了，不明白了。但是呢，有一些人呢听不明，他要求明白。还有耶稣的门徒也是，所以他们这些人呢，耶稣说叫他们听是听不见的听不明白，免得他们好像怎么样呢听了就罪得赦免。记得耶稣不是不要人得到赦免，就是那些根本不在意的根本不在意对属灵的事没有那种的
一点的胃口，一点的兴趣都不愿意的。耶稣说让他们听吧，听不明白。你看，刚才不是说吗？马可福音刚才我们读了，耶稣几次都说嘛，凡有耳的就应当听，是吗？就应当听，听了我当然希望你明白，是吗？你不明白你可以问啊，我在这里啊，是吗？Saudara sekalian, itu tanah yang keempat adalah lubuk hati manusia yang baik, yang bagus. Artinya orang yang udah mendengar firman Tuhan dan mau mengerti, ya, mau mengerti. Nah, di dalam pasal 4 ayat 10 dikatakan setelah Yesus udah selesai khotbah, udah bubar dong ya, udah bubar. Nah, di dalam ayat 10 bilang ketika Yesus udah sendirian nih, orang-orang udah pergi, pengikut-pengikutnya dan 12 murid itu menanyakan Yesus, apa sih artinya itu perumpamaan ini? Ya, apa sih artinya perumpamaan ini? Jadi Yesus jelaskan pada mereka. Tadi ya, itu tanah apa, burung apa, ya kan? Dan Yesus masih berkata kepada pengikut-pengikutnya, kepada 12 muridnya, Yesus bilang, kalau saya bicara sama kalian, saya pakai ngomong jelas. Kalau saya ngomong sama mereka, saya pakai perumpamaan. Supaya mereka apa? Dengar sih dengar, tapi nggak ngerti. Lihat sih lihat, tapi nggak kelihatan. Supaya mereka apa? Nah, ini saudara jangan bingung ya. Yesus berkata ya, supaya apa? Supaya sekalipun mereka melihat, mereka nggak nanggapi. Mereka dengar tapi mereka nggak ngerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Supaya mereka jangan berbalik, jangan bertobat, jangan mendapat pengampunan. Oh, kalau gitu Yesus mau orang binasa dong. Saudara jangan, bukan seperti itu saudara. Berapa kali di sini dikatakan, barang siapa yang punya telinga dia harus dengar. Ya, dia dari pasal 1 Markus ya, kita sudah lihat Yesus menginjil, suruh orang bertobat, ya kan? Terima Injil, bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu kehendak Yesus. Tapi kenapa kok di sini dia bilang supaya jangan berbalik dan supaya jangan diampuni dosanya? Kenapa saudara? Nah saudara, banyak orang dengar firman Tuhan juga tidak mengerti, ya. Jadi sebagian besar nih ya, mereka udah dengar Yesus khotbah, udah selesai, ngerti nggak ngerti dia pulang. Ada orang mungkin setengah dia pulang kali, dia nggak tertarik, rasanya gersang, ya perkara rohani kayaknya nggak injek bumi begitu. Ada orang dengar sampai habis tapi nggak ngerti, ya udah pulang. Jadi nggak care, nggak concern, nggak mau cari tahu. Tapi di dalam pasal 4 ayat 10 dikatakan ada sebagian orang juga sama nggak mengerti, termasuk murid Yesus 12 orang itu juga nggak ngerti saudara. Tapi ada bubaran mereka nggak pergi. Ya kalau murid Yesus dikatakan yang mengikut Yesus. Tapi ada banyak orang-orang itu masih sebagian udah bubar, udah boleh pulang, tapi dia nggak pulang saudara. Mereka nggak pulang. Mereka mau mencari tahu, mereka mau mengerti. Nah bagi orang kayak beginilah saudara, ya emang berniat mau mengerti, mau menerima firman Tuhan, saudara, mereka dapat. Jadi bagi orang yang nggak mau tahu, kamu ngejelasin bagaimanapun dia tetap nggak mau. Dia tetap merasakan ini nggak relevan lah, ya udah lewat zaman lah. Ada 1001 macam alasan saudara. Jadi Yesus bilang kalau terhadap orang itu, ya biar mereka dengar tapi saya pakai perumpamaan. Karena mereka nggak niat dengar. 亲爱的弟兄姐妹朋友们，你和我们的心田是属于哪一类的？ Saudara sekalian, ladang hati, tanah yang di dalam hati kita ini termasuk jenis yang keberapa? Yang pertama, tanah yang keras, sama sekali nggak menerima. Tanah yang dangkal, encer sedikit, tapi nggak tahan sinar matahari. Tanah yang dihimpit oleh semak-semak duri. Tiga-tiga ini nggak berhasil, hanya keempat. Semoga saudara dan saya, ya, kita
membuat hati kita menjadi lunak, bisa menerima. 那耶稣解释完了之后，来到4章第21到23节，耶稣另外刚才不是讲了吗？这个第4章讲了很多比喻，那么现在我们听耶稣讲的另外一个比喻是什么呢？耶稣说，人点灯不放在兜底下，乃是放在灯台上，就照亮全家的人。而且点灯是什么呢？点灯呢，就是要放在灯台上，就照亮一家的人。点灯，灯一亮了，就没有什么隐瞒的事情没有什么黑暗的事能够被隐藏起来。这个是讲到什么呢？就告诉我们说，光有很多的作用，其中这一个就是照明，能够照亮、照明，把那些肮脏的啦、黑暗的啦看不见的一光一照亮就能够看见。叫魔鬼就是要用黑暗，要用罪恶的权势，叫人的属灵的生命就活在黑暗里面，看不见自己的罪，也不知道罪恶的危险以至于走向灭亡的道路。耶稣说，我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。当耶稣基督福音的真光照亮我们内心的时候，让我们的心向他敞开，他看见照亮我们内心里面的黑暗，我们就赶快离开罪恶离开罪恶，来离开这个黑暗，来归向光明，归向光明。Saudara sekalian, setelah Yesus menjelaskan, membicarakan 4 macam tanah ini dan menjelaskan selanjutnya ayat 21 sampai 23, Yesus bicarakan ada satu perumpamaan, disusul dengan satu perumpamaan ya. Dikatakan kalau orang menyalakan lampu dulu kan pakai minyak ya. Orang membawa pelita bukan disimpan di gantang atau taruh di kolong ranjang, enggak ya, pasti taruh di meja ya, taruh di atas meja supaya bisa menyinari. Saudara sekalian, kita tahu bahwa terang itu banyak fungsinya ya. Salah satu fungsinya apa? Menyinari ya, menyinari keadaan yang sebenarnya ya, yang kotor, yang gelap. Begitu terang datang kelihatan. Supaya apa? Supaya dibersihin dong ya, supaya dibersihin. Nah, iblis seringkali paling senang pakai gelap ya, pakai gelap, pakai kuasa dosa ya. Dosa itu diumbarkan gelap ya. Saudara lihat kalau di night club itu ya, emang terang kayak begini saudara, kan kelap-kelip lampunya, kayak kelihatan kayak enggak. Bilang kelihatan enggak jelas, bilang enggak jelas kayak kelihatan juga saudara ya, karena mau melakukan banyak perkara-perkara yang enggak baik, enggak terang-terangan, pasti gelap-gelapan saudara ya. Nah, iblis memakai apa? Kuasa dosa ya, memakai kegelapan, menutupi, membutai kita supaya kita enggak melihat dosa kita, enggak melihat dosa, enggak merasa takut, enggak merasa jijik ya kan, enggak merasa ada bahaya, sehingga lama-lama terus manusia menjerumus jalan kepada kebinasaan. Yesus datang ke dunia, dia berkata, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak jalan di dalam kegelapan, tapi akan mendapat terang hidup. Saudara sekalian, tak kalah sinar firman Tuhan, sinar Injil menerangi hati kita. Saudara, mari kita sambut, kita buka hati kita lebar-lebar ya, biar kelihatan ada apa yang gak bagus. Saudara, kita keluarin, kita mengaku di hadapan Tuhan ya, kita bertobat, kita buang, meninggalkan kegelapan, kita datang kepada sinar terang Tuhan Yesus Kristus. Ayat 24 dan 25. 24节、25节又是另外一个很短的一个比喻。也是说，你用什么量器量给人，也必用什么量器量给你，并且要多给你们，因为有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺去。这2节圣经告诉我们什么呢？好像很奇怪，是吗？没有的不是要给他咯，但是耶稣说没有的连他有的一点点也要拿去。奇怪吗？不奇怪。这2节的圣经告诉我们说，我们的上帝是公义的他看着你，他看着我，他看着我们怎么样对待别人我们用恩慈对待别人吗？上帝也会用他的恩慈对待我们。
我们用诡诈的方法对待别人吗？人家不知道，但是神知道。我们怎么样用诡诈的方法欺骗人？神也叫我们遇见跟我们一样的人。我们是诡诈的吗？上帝也叫我们遇见诡诈的人，甚至比我们更诡诈的人来欺压我们。所以你用什么量器量给人？我们要用好的量器量给别人。Ayat 24-25, ya, Tuhan Yesus berkata, kamu pakai ukuran apa mengukur orang lain, dengan ukuran itu juga kamu diukur. Ya, dengan ukuran itu juga kamu akan diukur. Terus Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang sudah ada, dia akan ditambahkan. Ya, yang udah ada ditambahkan, yang enggak ada, bagaimana? Ada mesti kasih dong, enggak, saudara. Yang tidak ada, bagaimana? Yang masih ada sedikit itu juga akan diambil. Kenapa begitu, saudara? Kenapa? Kok lucu ya kayaknya ya? Harusnya yang udah ada nggak usah dikasih dong, ya kan? Yang nggak ada harus dikasih. Sebetulnya semua orang ada, saudara. Kenapa nggak ada? Nyawa semua orang diberikan, waktu yang sama semua orang diberikan, ya. Hikmat semua orang diberikan. Hikmat, kamu bisa ini, saya mungkin nggak bisa, tapi yang saya bisa kamu nggak bisa. Masing-masing ada kebolehan masing-masing, saudara. Tapi seringkali manusia nggak mau pakai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya kan, kita dikasih kemampuan, kita dikasih kebiasaan untuk melayani Tuhan, ya kita jual mahal, kita nggak mau ini, nggak mau itu, banyak 1000 macam alasan, ya Tuhan ambillah. Dikasih kamu hikmat, dikasih kamu pintar nyanyi, belagu seringkali, saudara, ikut paduan suara nggak mau ikut, latihan nggak ikut, saudara, ya udah pintar begitu, saudara. Oh saudara, yang ada pun diambil. Saya pernah lihat orang itu, saudara, orang semacam itu. Pintar suara tapi jual mahal. Akhirnya saudara, dia kena sakit dan dia jangan bilang nyanyi, dia ngomong juga susah. Saya berdoa supaya saya jangan demikian. Saudara juga jangan demikian. Nah, saudara sekalian, dua ayat ini kasih tahu kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha adil, saudara. Allah yang maha adil, maha tahu. Dia melihat bagaimana kita memperlakukan orang. Pakai ukuran apa kita melakukan orang? Kita melakukan orang dengan baik, Tuhan juga akan membalas kebaikan kita lebih banyak lagi, saudara. Kita melakukan orang dengan curang, dengan nggak benar caranya, walaupun orang itu nggak tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan membiarkan kita, nanti akan ketemu orang yang seperti kita. Kita licik, memperlakukan orang licik, Tuhan akan membiarkan kita ketemu orang licik, bahkan lebih licik dari kita, untuk menipu kita. Ya, jadi saudara, mari kita pakai ukuran yang bagus, yang cukup, yang bagus, ya. Berikan kepada orang. Tuhan juga berikan itu kepada kita. Lanjutnya lagi, saudara, kita melihat ayat 26 sampai 29. 26节到29节，这又是讲到什么？又是讲到撒种。Ya, ayat 26 sampai 29 juga bicara tentang menabur. Tapi ini beda, ya. 这个讲到上帝的国好像人撒种一样那么他撒了种以后呢，他就睡觉了，明天起来了，撒种了，浇水了，施肥了，又除那个杂草了，一直到有一天呢，这个长出这个籽粒来。那么至于怎么样长呢？那个人你跟我不知道，就是我呢就是撒种、撒肥、施肥、浇水等等圣经耶稣说那个人不晓得这个种子，这个种子怎么样能够发芽长大怎么样结果我们不知道。耶稣说地生五谷是出于自然的，先发苗后长穗，接下去就结成饱满的籽粒熟了就拿镰刀来割了那么这个就告诉我们说，我们要尽我们的本分你看这个人呢，他如果没有尽本分，他哪里能够收割呢？他撒种以后，他浇水，天天浇水，天天看有没有虫，把那个虫去掉，喷药水啦现在 organic 的就不用了但是他要留意有什么地方有虫这尽了自己的能力然后才这个麦这个稻米就结成很结实的果子，30倍、60倍、100倍，你就收割了。所以人能够做的应该自己做，你尽自己的本分。我们所不能够的，
我们所不会的，上帝来做啊。上帝怎么样叫那个种子长大生长，我们不知道，那上帝的事。但是我们的事呢，我们要做。Ayat 26 sampai 29 kasih tahu kepada kita, ini benih yang bertumbuh. Benih yang bertumbuh. Ya, jadi ada orang dia menabur benih, udah gitu dia tidur, ya. Saban hari begitu sampai bersemi. Udah bersemi gimana? Dia terus jaga, dia semprot, ya. Pakai obat, begitu, ya. Nah, dia buangin rumput-rumput yang di sekitarnya itu, saudara. Ya. Dan akhirnya tumbuh 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat ganda hasilnya. Nah, ini memberitahukan kepada kita manusia harus menjalankan kewajiban kita. Ya. Kamu bisa nabur kan? Ya kan? Siram air bisa dong. Ya kan? Nah, kamu kasih pupuk bisa dong, ya. Pupuk macam-macam lah, terserah mau kasih pupuk apa. Ya, buangin rumput-rumput yang di pinggir bisa dong. Yang kita bisa. Tapi bagaimana tanaman itu bisa menjadi besar? Kita nggak tahu, saudara. Ini rahasia. Ya. Ini adalah perbuatan Tuhan. Ya. Maka Yesus berkata, ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Ya. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butirnya penuh dengan isinya di dalam bulir itu. Ya. Jadi Yesus berkata, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bagaimana tumbuhnya kita nggak tahu, yang nanam juga nggak tahu, hanya Tuhan itu yang tahu. Jadi saudara sekalian, yang kita bisa lakukan harus kita melakukan. Tuhan nggak bantu orang yang malas, saudara. Orang malas nggak akan dapat 30, 60, 100 kali lipat ganda. Tapi mereka yang menjalankan kewajibannya, yang menjalankan tugasnya, Tuhan akan berkati. Ya, Tuhan melakukan bagian Tuhan, kita melakukan bagian yang kita harus lakukan. Nah, perumpamaan yang terakhir dalam pasal ini, 这个圣经里面这个第4章最后的这个比喻是什么呢？是芥菜种的比喻。也是说，在菜类里面，蔬菜之类，这个种子最小的就是芥菜种，我看过，是在很细很细的。但是耶稣说，这个蔬菜，这个芥菜种在菜类里面它是最小的，可是大了以后呢，它都比别的菜更大，很粗啊，甚至于可以有鸟类住宿在一起上。这个比喻是讲什么呢？这个比喻讲到教会刚刚开始的时候是很小很小的，后来发展很大很大很大很大很大啊，这是好事吗？从人少到人多，从小到大，好事不好事？好事。但是假如我们不谨慎，假如我们不注意，当教会发展的时候，你不要忘记撒旦魔鬼也会进到教会里面。圣经告诉我们说这个魔鬼撒旦会装作光明的天使，有时候你分不出来，我们会分不出来，这是天使呢，还是打扮天使的鬼魔呢？所以我们要特别小心教会不要发展到一个地步就走向世俗的道路，就跟世界妥协，为了要更多的人我知道很久以前我听有一个人告诉我在他那边的教会呢，为了要多得到人呢，就在教会里面开舞会，能够吸引青少年的人是很多很多呀，但是没有那个量，没有那个份，教会就乱了，没有属灵的价值在里面，我们要留意。你看这个人很多，这天上的飞鸟这天上的飞鸟刚才不是说吗？飞鸟来吃，这个飞鸟是预表魔鬼撒旦会住在里面，撒旦也会进到教会里面，所以我们要特别留意。Terakhir ayat 30 sampai 35 perumpamaan biji sesawi. Tuhan Yesus bilang di dalam jenis sayur-sayuran, biji sesawi ini paling kecil. Benar kecil, saudara. Saya pernah lihat kecil sekali. Ya. Tetapi waktu sawi ini sudah tumbuh besar jadi sayur, dia lebih gede dari sayur-sayuran yang lain, bahkan seperti pohon begitu. Sayur kan bukan pohon, saudara. Jadi ini berkembang. Ini melukiskan apa? Gereja asal mulanya kecil, orangnya dikit, kemudian jadi besar, orang banyak. Bagus gak? Bagus.
Tetapi kita harus hati-hati. Jangan karena mau orang banyak, siapa juga, pokoknya orang banyak, saudara. Nah, itu seperti apa? Banyak, jadi sehingga ada burung datang bisa tinggal di pohon itu. Nah, ini pohon mengibaratkan gereja Tuhan, saudara. Mengibaratkan gereja Tuhan. Jangan karena mau banyak, jadi nanti biarin burung datang. Ya, burung itu mengibaratkan apa tadi kita sudah lihat kan ya, benih yang nggak diterima, burung memang rampas itu. Iblis datang merampas firman Tuhan, sehingga kamu nggak ada bayangan, nggak ada bekas-bekasnya, nggak ada ingat-ingatnya firman Tuhan, karena memang kita nggak mau, saudara. Nah, saudara sekalian, saya pernah dengar ada satu teman menceritakan di tempat dia ini dulu aja udah begitu, saudara. Karena pemudanya persekutuan pemuda orangnya nggak banyak. Nah, karena mereka mau narik orang, mau banyak nih, bukan mau mutu ya. Kita mau orang banyak, bukan nggak mau, saudara. Ya, kuantitas penting, tapi kualitas juga jangan kita korbankan, saudara. Nah, jadi sehingga mereka saudara? Mereka mengadakan dansa-dansi di gereja, menarik pemuda datang. Ya datang orang, macam-macam apa aja datang, saudara. Tapi apakah itu kehendak Tuhan, saudara? Bukan. Orang datang ke gereja harus ada kasih santapan rohani, firman Tuhan, ya, yang mendatangkan berkat anugerah, yang mendatangkan berkat kerajaan surga. Bukan asal orang banyak saja. Terakhir ayat 33, 34. 33、34节说，耶稣讲到常常用比喻，就是用我们生活上我们人很容易明白的，可能是吃饭的、种地的啦，穿衣服的等等等等，用这些做一个比喻，带领我们明白属灵的真理。Jadi kita melihat di dalam khotbah pengajaran Yesus, dia sering memakai perumpamaan-perumpamaan dari kehidupan sehari-hari, dari makan, dari tanaman ini ya, ladang, ya kan, dari pakaian, dari baju, makan, minum dan sebagainya. Menjadi satu perumpamaan, menjadi satu contoh untuk membimbing kita mengerti perkara-perkara rohani. Kita sungguh bersyukur Yesus adalah guru number one. Yesus itu 是最好的老师。我们同心祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你的恩典，把你的宝贵的话语赐给我们。我们但愿我们的心田都是好土，我们听了你的话，我们能够照做遵行，在我们的生命里面结出30、60、100倍的果子。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami dan Engkau juga menjelaskan kepada kami. Kami ingin Tuhan ladang hati kami menjadi ladang yang baik, bisa meresap firman Tuhan dan bisa berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat ganda. Tuhan tolong kepada kami. Baca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau juga memakai banyak cara untuk menolong kami, bantu kami mengerti perkara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 感谢神，他已经把他的话语赐给我们。让我们用一首诗歌来结束我们今天的聚会。我们来唱一首诗歌：天父，求你温柔我的心，我不要成为一个心灵刚硬的一个泥土。Saudara sekalian, mari kita mengakhiri persekutuan kita dengan satu puji-pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Aku tidak mau hatiku ini menjadi keras seperti tanah yang keras, yang menolak, yang tidak bisa menerima firman Tuhan. Tapi biarlah hati kita menjadi hati yang lembut, yang bisa menerima benih yang ditaburkan di dalam hati kita. Bapa, lembutkanlah hatiku. 天父，求你温柔我的心。